Kapal Kampar. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya bangun untuk bahas Kepala Pembangunan P42 dalam butiran 00400 Hospital Baru. Hospital Baru Kampar, dan nak bangkitkan isu ini dalam pembinaan bajet 2020, Kerajaan Pakatan Harapan telah memperuntukkan wang untuk pembinaan hospital baru di daerah Kampar. Walaupun 1 tahun telah berlalu, projek pembinaan hospital baru Kampar Baru masih belum diumumkan oleh kerajaan sehingga hari ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, saya telah pada bulan Februari tahun 2020 telah menghadiri satu mesyuarat yang telah dipengerusikan oleh Datuk Seri KSU, Kementerian Kesihatan, berkenaan dengan projek pembinaan hospital baru Kampar, di mana 2 lokasi cadangan tapak yang bersesuaian telah pun dikenapasi dan tindakan selanjutnya akan diambil untuk memutamakkan lokasi untuk pembinaan hospital baru Kampar tersebut. Namun begitu, lokasi tapak tersebut masih belum dimutamakkan dan saya telah beberapa kali menulis kepada Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan status ataupun perkembangan seterusnya. Pada 17 November tahun 2020, saya telah dimaklumkan oleh pihak KSU bahawa kementerian masih dalam proses pertimbangan menentukan tapak cadangan alternatif yang bersesuaian untuk tapak cadangan bagi pembinaan hospital Kampar yang baru tersebut. Saya juga amat bergembira dan berterima kasih kepada pihak kementerian apabila dimaklumkan bahawa tapak cadangan yang dipilih tidak akan melibatkan implikasi kewangan yang tinggi kepada pihak kerajaan mengambil kira kemampuan kewangan kementerian pada masa ini. Saya juga amat bersetuju bahawa salah satu faktor kos yang akan membebankan kewangan pihak Kementerian Kesihatan adalah dari segi kos tanah untuk perolehan tapak hospital tersebut. Oleh itu, saya berharap Kementerian Kesihatan akan mengambil pertimbangan yang sewajarnya berkenaan lokasi tapak hospital tersebut dari segi kos tanah yang perlu ditanggung oleh pihak kerajaan. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa dalam mesyuarat pihak Kementerian Kesihatan tersebut yang dihadiri oleh saya, salah satu tapak daripada 2 lokasi yang bersesuaian telah dikenapasti ia tidak akan melibatkan sebarang kos tanah kepada kerajaan, di mana ia tidak akan melibatkan sebarang proses pengambilan tanah oleh pihak kementerian daripada mana-mana pihak. Nah, ia ini adalah bertempat di lokasi yang strategik untuk pembinaan hospital Kampar baru tersebut. Oleh demikian, saya ingin mohon pihak kerajaan memaklumkan kepada rakyat Kampar mengenai perkembangan terkini berkenaan dengan pembinaan hospital Kampar baru tersebut, dan saya juga berharap kementerian akan memutamakkan lokasi hospital tersebut dengan secepat mungkin berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah Kampar dengan sekadar segera, dan agar pembinaan hospital Kampar baru ini tidak dilengah-lengahkan lagi. Kemudian saya juga ingin membahas Kepala Pekalang P42 di bawah putiran 010400 pengurusan latihan, iaitu latihan pengiktirafan kerajuan perubatan dan farmasi. Kerajuan khusus perubatan terutamanya khusus pergigian dan farmasi, termasuk khusus pergigian dan farmasi, dikandai menjalani beberapa latihan praktikal ataupun housemanship selepas mereka tamat pengajian mereka. Saya terima aduan daripada graduan-graduan ini kerana mereka terpaksa tunggu berbulan-bulan lamanya untuk malah bertahun-tahun untuk mendapatkan peluang menjalani latihan pencerahan hospital. Keadaan ini amat mengecewakan ramai graduan perubatan profesional kerana mereka tidak dapat membuat apa-apa dalam tempoh ini. Setengah mereka malah terpaksa menggugurkan latihan perubatan profesional mereka dan menceburi bidang yang lain. Ini amat merugikan bagi diri dan berkongkonan mereka dari segi pembelajaran dan cita-cita untuk menjadi seorang doktor bertauliah. Keadaan ini amat menyusahkan bagi merugikan graduan dan negara kerana pengetahuan dan kemahiran mereka tidak digunakan untuk berkhidmat untuk rakyat dan juga pembangunan negara. Selain itu, memandangkan banyak hospital dan klinik kerajaan tidak dapat menampung houseman bagi pelajar perubatan, pergigian dan farmasi, walaupun nisbah doktor pelatih dan murid yang tinggi, saya ingin mencadangkan supaya Kementerian Kesihatan membenarkan para graduan khususnya perubatan ini untuk menjalankan pengamalan latihan profesional mereka dilakukan di hospital swasta dan kerajaan untuk mengiktirafkan housemanship mereka dan menghendaki hospital swasta untuk
mengkongsi beibang latihan graduan perubatan tersebut sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh graduan khususnya perubatan ini. Selanjutnya, saya ingin memaklumkan, 1 minit saja, untuk maklumkan bahawa terdapat graduan-graduan beasiswa JPA untuk khusus perubatan ini telah mengambil kesempatan ini untuk menerima tawaran pekerjaan di hospital-hospital Australia kerana mereka tidak ingin menunggu masa yang lama untuk menerima tawaran latihan profesional di hospital tempatan. Monash University yang merupakan satu-satunya universiti swasta di Malaysia di mana graduannya boleh mendaftar dan menjalankan latihan housemanship di Australia selepas tamat kursus perubatan mereka. Dengan berbuat demikian, graduan beasiswa JPA ini telah dari Monash University telah gagal mematuhi dan atau melaksanakan tanggungjawab dan obligasi masing-masing mengikut tema-tema yang tertera dalam kontrak beasiswa JPA yang mewajibkan mereka bekerja dengan kerajaan sehingga 10 tahun selepas tamat pengajian. Antara masalahnya, individu-individu ini tidak perlu berdaftar dengan MMC selepas tamat pengajian. Dengan itu, tiada rekod berkenaan dengan keperluan mereka untuk menunaikan tanggungjawab dan obligasi di bawah beasiswa JPA tersebut. Saya difahamkan dalam bulan ini sahaja terdapat sebanyak 16 graduan beasiswa JPA dari Monash University telah melanggar kontrak beasiswa JPA dengan mengambil keputusan dan kesempatan untuk menjalankan latihan housemanship mereka di hospital-hospital swasta di Australia kerana mereka tidak diberi tempat untuk latihan housemanship di negara kita. Saya percaya mereka ini tidak akan pulang ke tanah air untuk berkhidmat di negara ini selepas mereka menjalani latihan housemanship mereka di Australia. Kita harus membetulkan keadaan ini kerana individu-individu ini yang telah mengambil beasiswa JPA selepas tamat pengajian khusus perubatan gagal menunaikan tanggungjawab dan obligasi mereka di bawah kontrak JPA tersebut. Ini menyebabkan kerugian yang amat besar kepada kerajaan dan membiayai yang telah membayar khusus mereka. Oleh itu, saya ingin nak tahu apakah tindakan KKM untuk mengatasi masalah ini di mana graduan beasiswa JPA ini telah pun keluar daripada kontrak mereka dan bekerja di negara lain selepas pengajian ini dan kita yang menampung membiayai pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.